Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izani binti Cik Mat Zain bernombor matrik C19A0507. Dalam video ini, saya akan memberikan jawapan untuk soalan-soalan yang telah diberikan. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim? Maksud kerajaan maritim ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Selain itu, kerajaan maritim juga menjalankan aktiviti membuat kapal dan perikanan. Kerajaan maritim terletak di pesisir pantai, lembah sungai dan kepulauan. Kehidupan kerajaan maritim bergantung kepada perdagangan dan kegiatan yang berkaitan dengan laut. Kerajaan maritim memiliki sekurang-kurangnya sebuah pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan seperti gudang, kawasan perniagaan, tempat tinggal dan bekalan air. Terdapat beberapa contoh kerajaan maritim di alam Melayu, iaitu Kerajaan Maritim Langkasuka, Sungai Yarang, Kerajaan Maritim Cihtu, Sungai Kelantan, Kerajaan Maritim Folotan, Sungai Terengganu dan Kerajaan Maritim Tiomah iaitu Pulau Tioman. Tambahan pula, terdapat juga Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Champa dan Kerajaan Kedah Tua. Soalan nombor 2. Adakah terdapat data-data arkeologi yang membuktikan wujudnya perdagangan di antara kerajaan luar dengan kerajaan maritim di alam Melayu ketika zaman protosejarah? Zaman protosejarah merupakan zaman yang berlangsung pada akhir abad 1 dan sebelum abad ke-14, iaitu sebelum kewujudan Melaka atau selepas berakhirnya zaman logam. Zaman protosejarah dikesan melalui ekskavasi dan jumpaan artefak arkeologi, contohnya di Lembah Bujang, Kuala Selising, Jenderam Hilir, Jawa Timur dan Palembang. Antara data arkeologi yang membuktikan wujudnya perdagangan di antara kerajaan luar dengan kerajaan maritim di alam Melayu ketika zaman protosejarah ialah melalui catatan ahli pelayaran Cina dan juga Mubahling India. Ini kerana tulisan Tamil merujuk Suvarnabhumi yang membawa maksud Land of Gold dan Suvarnadvipa yang bermaksud Golden Island adalah merujuk kepada semenanjung tanah Melayu termasuk Patani. Selain itu, data arkeologi yang berdasarkan inskripsi batu bersurat Pallava, sebagai contoh inskripsi Nalanda dan Chola. Sumber Cina ialah Fasian pada abad ke-5 dan Ying pada abad ke-7. Senario politik dan perdagangan banyak dicatatkan oleh Zhou Shufen pada abad ke-12 dan Zhou Ruqua pada abad ke-13. Catatan ini menyebut bahawa terdapat banyak nama tempat pelabuhan dan kerajaan, manakala daripada sumber Arab Parsi pula terdapat catatan kewujudan Kalah iaitu Kedah dan semakin banyak catatan menjelang penyebaran Islam pada abad ke-9. Bahagian B. Soalan 1. Sejarah dan perkembangan dan teknologi pembuatan tembikar mengikut kronologi zaman.
Tembika merupakan satu objek ciptaan manusia yang menggabungkan 4 bahagian keperluan asas dalam kehidupan seharian, iaitu tanah liat, air, udara dan api. Penghasilan tembika dipercayai merupakan kerja tangan manusia yang tertua di dunia. Sebelum manusia berjaya mencipta barangan tembika, zaman dahulu berjinak-jinak dengan tanah liat. Sejak zaman prasejarah era Paleolitik dengan hanya menampal-nampal ataupun menempel-nempel tanah liat untuk menghasilkan sesuatu objek. Fungsi penggunaan tembika dalam kehidupan harian adalah sebagai alat peralatan memasak atau bekas untuk menyimpan air. Selain itu, seni tembika terus mengalami perubahan berterus dari aspek reka bentuk dan reka coraknya. Sebagai contoh, hiasan pada tembika pada zaman dahulu adalah hiasan yang spontan. Kemudian, pembuatan tembika mengalami transformasi dalam aktiviti menghasilkan permukaan bercorak pada tembika. Transformasi dalam seni tembika juga boleh mengubah nilai hidup masyarakat primitif menurut Adi Taha pada tahun 2001. Seterusnya, penghasilan tembika adalah salah satu hasil kraf tangan yang tidak asing lagi dalam masyarakat Melayu. Pada zaman dahulu, pembuatan tembika hanya menggunakan tanah liat dan tukul. Manakala pada zaman kini berlakunya perubahan teknologi dalam pembuatan tembika, iaitu menggunakan mesin yang lebih memudahkan proses pembuatan sesebuah tembika tanpa menggunakan banyak tenaga. Soalan nombor 2. Tapak-tapak prasejarah di Malaysia yang menemui jumpaan tembika. Tembika antara produk tertua dalam sejarah kehidupan manusia. Hal ini kerana jumpaannya adalah bermula pada zaman akhir Mesolitik dan awal Neolitik, iaitu zaman transisi. Tembika yang dijumpai di tapak arkeologi zaman Neolitik kebiasaannya berwarna gelap. Permukaannya kasar kerana tanah yang digunakan dicampur dengan pasir dan mempunyai permukaan licin. Di Malaysia, zaman Neolitik merupakan zaman penemuan tembika-tembika Melayu primitif yang lebih sempurna bentuknya, seperti di Gua Cha, Gua Musang, Ulu Kelantan, Jenderam Hilir di Selangor dan Bukit Tengku Lembu Perlis. Kebanyakan tembika prasejarah yang ditemui mempunyai ciri, bentuk, saiz dan pelbagai ragam hias. Penemuan tembika-tembika prasejarah seperti berkaki 3 di Hilir Jenderam Dengkil oleh Liu Sauheng pada tahun 1990. Seterusnya, jumpaan tembika di tapak-tapak prasejarah di Malaysia telah dikumpulkan mengikut kumpulan bahagian iaitu bibir tembika, mulut tembika, badan tembika, tapak tembika, penutup tembika dan karinasi. Tembika adalah dari beberapa gua di Baling, iaitu Gua Kelambu, Gua Toksik, Gua Tembus dan Gua Kecil. Di samping itu, tembika bercorak cap tali ditemui di Gua Kajang, menyimpulkan bahawa jumpaan artifak ini terdapat di sekitar daerah Lenggong, Perak dengan Pahang. Selain itu, di Gua Kerbau, sebuah gua batu di Gunung Pondok juga merupakan tapak ekskavasi dan telah menjumpai beberapa artifak seperti tembika. Seterusnya, Gua Harimau, Lenggong. Ini kerana ahli arkeologi menemui serpihan tembika tanah di pintu masuk utama gua ini dan ianya adalah dari zaman Neolitik.